Baik, kita sambung lagi untuk pelajaran hari ini. Okay, kita akan masuk 4.3 keadaran. Okay, so kita kena tahu apa maksud keadaran. Baik, untuk hari ini standard pembelajaran ialah menentukan hubungan antara nisbah dan keadaran. Okay, menentukan hubungan antara nisbah dan keadaran. Okay, maksud keadaran ni ialah keadaran ialah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Keadaran boleh diungkap dalam bentuk pecahan. Okey, so kita akan tulis keadaran ini dalam bentuk pecahan. Baik, mari kita tengok contoh 7. Jika satu keadaran tulis satu keadaran bagi setiap situasi yang berikut. Baik, so jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Okay, jadi maksud di sini, jika jisim 17 gram, kacang yang ada ialah 10 biji. Okay, ini nisbah yang pertama. Okay, ataupun kadar yang pertama. 17 kita boleh tulis dalam bentuk macam ni, 17 nisbah 10. Okey, so 17 ini ialah gram, 10 ini ialah biji kacang. Okey, so kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 17 per 10. 17 nisbah 10 bersamaan dengan 17 per 10. Maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Okey, jadi kalau di sini mula-mula kita letak gram, so sini pun mestilah gram jugalah, 51 gram nisbah 30 biji kacang. Okey, so kita tulis dalam bentuk pecahan 51 per 30. Ini yang kita panggil keadaran. Okey, so apa maksud di sini? Jika 10 biji kacang berat dia 17 gram, jika 30 biji kacang berat dia adalah 51 gram. So 10 nak jadi 30, dia kena darab dengan 3. Bila bawah kita darab dengan 3, atas pun kita mesti darab dengan 3, baru diadil. Okey, so 17 darab 3, 51. So ini bentuk keadaran yang kita perlu tulis. Okey. Okey. Next. Kita tengok latih diri 4.3A. Tulis satu keadaran bagi setiap situasi yang berikut. Okey, cikgu akan buat contoh A ni. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Jika RM5, okey, berapa biji bola yang diperolehi? 3 biji. 3 biji bola. Bersamaan dengan jika 12 biji bola berapa harga dia? Harga dia ialah RM20. Okey, so kita nak check betul tak kita punya ni. Okey, 3 biji bola, 3 hendak jadi 12, kita kena darab dengan 4. So atas pun kena darab dengan 4. So 5 darab 4, 20. RM20. So betul lah. Okey, keadaran dia. Okey, ini kita nak check saja. Okey. Baik, untuk contoh B. Tinggi 4 blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Apabila Raju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok itu ialah 78 cm. Okey, so
jika 24 cm, kita blok kayu tu tinggi dia adalah 4 blok. Okey. So kalau 78 cm, tinggi dia ialah 13 blok. Okey. Itu cara tulis kadaran. Okey. C, jika terdapat 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di Tadika Ria. Jika terdapat 65 orang murid lelaki, maka terdapat 75 orang murid perempuan. Okey. So murid perempuan kita letak di bawah, 15 perempuan. Bila 15 orang perempuan, lelaki dia 13. Kadaran 75 perempuan, lelaki 65. Okey, ini cara tulis kadaran. Okey. Baik. Kemudian kita tengok, tadi kita hanya tulis saja bentuk kadaran. Okey. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana anda menentukan nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran. Okey. Macam mana kita nak cari nilai yang kita tak tahu. Okey. So di sini dia akan bagi 3 saja maklumat. So kita kena cari lagi 1 maklumat. Okey. Macam tadi kita hanya tulis saja sebab dia dah bagi 4 maklumat. Okey. So yang ini dia bagi 3 maklumat, kita hanya perlu cari 1 lagi maklumat. Okey. Untuk mencari sesuatu nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran, kita ada 3 cara. Okey. Cara yang pertama ialah kaedah unitari, cara yang kedua ialah kaedah kadaran, dan cara yang ketiga ialah kaedah pendarapan silang. Okey. So bila yang akhir sekali jawapan dia mesti sama. Okey. Contoh macam ni. Contoh 8. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Okey. Berapakah kos kilowatt jam? Okey. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Okey. Baik, yang tadi kita buat ialah kaedah kadaran. Okey, kita susun kan. Okey. So macam ni, kita tengok yang nombor 2 dulu. Okey. Kalau 2 kilowatt jam, okey, berapa sen yang kos tenaga yang digunakan? 43.6 sen. Bersamaan dengan 30 kilowatt jam, dia mesti sebaris. Kalau kilowatt jam di bawah, bawah pun kita kena letak 30 kilowatt jam. Okey. Atas ini kos dia kita tak tahu. So kita letak pun boleh ubah X sen. Okey. So dari sini 2 nak jadi 30, kita kena darab dengan 15. Bila bawah kita darab dengan 15, atas pun kita mesti darab dengan 15. So 43.6 darab 15, nanti kita akan dapat nilai X ini. Okey, so 43.6 darab 15 kita akan dapat 654. So X ini ialah 654. Okey, 654 sen lah. Okey, baik. Kaedah unitari. Kaedah unitari ini bermaksud kita cari untuk 1 unit. Okey, kita cari untuk 1 unit. Okey, so kita ambil yang di atas ini dulu. Kos tenaga elektrik bagi 2 kilowatt jam ialah 43.6 sen. Jadi kita hanya cari 1 unit dulu. 1 unit kilowatt jam berapa sen? Maksudnya 43.6 sen ini bahagi dengan 2. Okey, so kita akan dapat 1 kilowatt jam. Okey, so 43.6 sen bahagi 2, kita akan dapat 21.8 sen. 21.8 sen ini ialah 1 kilowatt jam. Okey, 1 kilowatt jam bersamaan dengan
21.8 sen. Bila kita dah dapat untuk satu unit, kita boleh cari apa-apa number untuk kilowatt jam. Tak kisahlah 20 kilowatt jam ke 60 kilowatt jam ke. Okey, nanti kita darab saja dengan 21.8 sen. Okey. Tapi di sini dia tanya berapa kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam. So, kita ambil 30 ini, 30 darab dengan 21.8 sen. So, kita akan dapat 654 sen. Ini cara kita guna unitary. Kita cari untuk satu unit dulu. Okey, bila kita dah dapat yang ini, kita boleh cari apa-apa jenis soalan. Okey, dia nak suruh kita cari 20 kilowatt jam, kita ambil 20 darab 21.8. Kalau dia tanya berapa kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 60 kilowatt jam, so 60 darab 21.8 sen. Akan dapat jawapan. Okey, ini cara unitary. Okey, kita cari untuk satu unit. Baik, untuk cara yang ketiga, kaedah pendarapan silang. Okey, cara dia sama macam kaedah kadaran. Kita susun, okey, cumanya kita tak letak unit. Okey, kita hanya letak nombor saja. Okey, 2, kan sini ada 2, 30. Sini letak 30. Pastikan kilowatt jam dia punya unit bawah mesti sama. Okey, atas pun mesti sama. Kalau atas sen, yang sini pun boleh ubah pun mesti sen juga. Okey, so pendarapan silang 30 bawa ke sini, maksudnya dia darab. Okey, 43.6 darab dengan 30. X ni akan darab dengan 2. Okey, so kita akan dapat 43.6 darab 30 sama dengan 2X. Okey, sepatutnya 2 ni tak perlu lagi bawa ke atas sebab kita nak cari X saja. Okey, dia sepatutnya macam ni. 43.6 darab 30 bahagi 2 sama dengan X. Macam tu saja. 2 ni tak perlu dibawa ke atas sebab kita hanya nak cari X sahaja. Okey, so di sini kita boleh pemudahkan 2 bahagi 2 1, 30 bahagi 2 15. Jadi 43.6 darab dengan 15 sama macam ni tadi. 43.6 darab dengan 15, kita akan dapat 654. Okey, so X ialah 654 sen. Okey. Baik, kita tengok contoh latih diri 4.3b soalan 1. Okey. Kamu boleh guna apa-apa kaedah yang saya sebut tadi, yang ada 3 kaedah tu kan. Okey. So kali ini saya nak tunjuk satu-satulah. Okey. Cara yang pertama ialah cara kaedah unitary. Okay, unitary betul lah. Okey, boleh lah. Okey. Maksudnya kaedah unitary ni kita cari satu unit. Okey. Baik. Terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Maksudnya ada 8 tim. Dalam 8 tim tu keseluruhannya ialah 200 orang pemain. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, baik. So kalau kita guna kaedah unitary, kita ambil ayat yang di depan tu. Okey. Baik, kalau 200 orang, 200 pemain lah. Okey. Bersamaan dengan 8 pasukan. Okey. So 8 pasukan 200 pemain. Okey. Ataupun cikgu tulis terbalik lah. Sekejap ya. Jika 8 pasukan, berapa jumlah pemain? 200 pemain. Okey.
Jadi saya nak cari satu pasukan. Kalau satu pasukan, berapa pemain? So kita bahagilah 200 bahagi dengan 8. Okey, 200 bahagi 8. Okey, kita akan dapat 8, 16, 200 bahagi 8. Darab 2, 16, 40, so 25 pemain. Okey. So satu pasukan ada 25 pemain. Okey. Kita dah dapat satu pasukan 25 pemain. Tentukan bilangan pemain dalam dua pasukan. So kalau dua pasukan, oleh itu jika dua pasukan, maksudnya 2 darab 25. Satu pasukan 25, dua pasukan 50 pemain. Itu cara dia. Ini jawapan. Okey, ini kaedah unitari. Okey. Jika kita ambil contoh yang kaedah yang kedua, iaitu kaedah kadaran. Okey. Kaedah kadaran. 8 pasukan 200 pemain. Okey. Berapa pasukan? 2 pasukan. Berapa pemain? Itu. So kita tak tahu berapa pemain kan. So kita letak X. Okey. So 8 nak jadi 2, dia kena bahagi 4. So 200 pun kena bahagi 4 baru boleh dapat X ini. Okey. So 200 bahagi 4, X ini ialah 200 bahagi 4 bersamaan dengan 50. Jawapan dia tetap sama, 50. Ini kaedah kadaran. Kaedah pendarapan silang. Kaedah pendarapan silang. Dia lebih kurang macam kaedah kadaran. Okey. 8 per 200 sama dengan 2 per X. Okey. So, X ini berada di bawah. Okey. Bila kita nak cari pemboleh ubah ni, dia mesti berada di atas. So, sebab itu kita guna kaedah pendarapan silang. So, X ini akan bawa ke sini, ke atas. 200 akan bawa ke atas sebelah kanan. X pergi ke sebelah kiri. So, X darab dengan 8, kita akan dapat 8X. 2 darab dengan 200, macam inilah keadaan dia. Okey. Kita hanya nak cari X saja. So, X sama dengan 2 darab 200 bahagi 8. 8 akan turun ke bawah. Okey. So, X sama dengan ini bahagi 2 dapat 1, bahagi 2 dapat 4, bahagi 4 dapat 1, bahagi 4 dapat 50. So, X 50. So, ketiga-tiga ni boleh guna. Okey. Ikut mana yang kamu rasa lebih mudah. Okey. Baik. Okey. Itu untuk contoh 1. Baik. Kemudian contoh nombor 2. Dalam ujian segak sewaktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi. Tekan tubi ni maksudnya pumping lah. Okey. Sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Okey. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Andaikan Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama. Baik. Jika 3 minit dia boleh melakukan 3 minit, dia boleh melakukan 60 kali. Okey. So, kita cari, kalau guna kaedah yang pertama, iaitu kaedah unitari.
Okey. Maksudnya kita cari 1 unit. Okey. 3 minit 60 kali. Kita cari 1 minit. Berapa kali? Maksudnya 60 bahagi 3. So kita akan dapat 20 kali. 3 minit 60 kali, 1 minit 20 kali. Okey, kalau 2 minit 40 kali. Okey, dia berkadaran. Okey. So yang kita nak cari ialah berapa minit? 5 minit. Jika 5 minit, berapa kali Amir boleh buat? Tekan to B. So 5 darab dengan 20 kali. Maksudnya 100 kali tekan to B. Okey. Ini contohlah ya. Okey. So kaedah yang lagi 2 tu kamu boleh cuba sendiri. Okey. Baik. Untuk soalan nombor 3. Seorang peladang berapa pokok cili yang okey. 0.5 meter persegi, dia dapat tanam 3 pokok. Okey. Baik. Kalau 1 meter persegi, berapa pokok dia boleh tanam? 3 bahagi 0.5. Okey. 3 bahagi 0.5 ni maksudnya 3 bahagi 1/2. Okey. Maksudnya 3 darab 2. Bahagi ni tukar jadi darab, 2 akan naik ke atas. So 3 darab 2, 6. So dia dapat 6 pokok jika 1 meter persegi. Oleh itu, kalau dia tanam 85 meter persegi, bermaksud 85 darab dengan 6. So 85 darab 6, 30, 8 dan 6, 48, 49, 50, 51. So 510 pokok. Itu cara dia. Okey. Saya harap yang kaedah yang lagi 2 tu kamu boleh cuba sendiri. Okey. Baik. Next. Habis.